Secara umumnya, Alwi Salim 1983 berpandangan menurut istilah perkataan, syair ialah suatu karangan yang tersusun rapi perkataannya secara berangkap-rangkap dan seimbang serta mempunyai pertentangan bunyi yang sama pada hujung tiap-tiap barisnya. Syair Si Burung Pingai atau juga dikenali sebagai Puitis Burung Ayam adalah salah satu karya Hamzah Fansuri yang mana seorang penyair yang percaya akan dilahirkan pada akhir abad ke-16 dalam Barus atau Pancur Utara Sumatera. Selain itu, ia juga merupakan salah satu jenis puitis yang berkenaan dengan agama ciptaan Hamzah Fansuri yang tinggal di pertengahan abad kedua di negeri Aceh semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Syair Burung Pingai menceritakan tentang burung pingai yang melambangkan jiwa manusia dan juga Tuhan. Syair ini juga boleh diibaratkan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Konsep pemikiran Melayu yang bersangkutan dengan ilmu dan adab secara tersiratnya dikupas melalui puisi Melayu tradisional, iaitu pantun, peribahasa dan juga syair. Puisi yang terhasil ini bukan sahaja menjadi bahan kolektif yang amat tinggi nilai seninya, malah mencerminkan pemikiran yang menampakkan kekreatifan masyarakatnya. Dalam syair ini, Hamzah mengangkat satu masalah yang banyak dibahas dalam tasawuf, iaitu hubungan satu dan banyak, Tuhan yang Maha Esa dalam alamnya yang beraneka ragam. Syair ini sepertinya dipengaruhi oleh mantik Al-Thair yang iaitu karangan Al-Asar. Hamzah menjelaskan hakikat keberadaan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, iaitu yang menjadi panduan dan pedoman yang begitu bermanfaat kepada generasi ke generasi. Pemikiran yang pertama yang terdapat dalam syair Si Burung Pingai adalah petikan ayat Al-Quran. Di mana proses Islamisasi yang untuk pertama kalinya melanda bahasa, kebudayaan dan juga sastra Melayu pada abad ke-16. Jadi tidak hairanlah negeri Aceh menyandang sebagai sebutan Serambi Mekah pada ketika itu. Jadi di antara istilah dan ungkapan Al-Quran dan hadis yang dijadikan metafora pinjaman, citraan konseptual dan juga renungan sufi ialah Al-Bait Al-Ma'mur dan juga Kabak Kausain au Adna yang memberi maksud jarak atau lingkaran dua busur di mana ia menggambarkan dekatnya Tuhan dengan manusia. Kedua adalah setiap bait akhir mencantumkan nama diri dan takhalusnya, iaitu nama julukan yang biasa didasarkan pada nama tempat kelahiran penyair atau di kota di mana dia dibesarkan. Di situ penyair juga mengungkapkan tingkat dan bentuk pengalaman kerohanian yang diperoleh di jalan tasawufnya. Pada masa yang sama, semua yang diungkapkan oleh penyair dalam syairnya merupakan pengalaman peribadinya yang tersendiri. Seterusnya adalah simbolik atau konseptual penyair Sufi Arab, di mana simbolik atau konseptual yang biasa digunakan yang dalam melukiskan pengalaman dan gagasan kesufian mereka berkenaan dengan cinta, mistikal, fana, makrifat dan sebagainya. Sebagai contohnya, burung adalah diibaratkan sebagai roh. Yang terakhir adalah paduan yang seimbang antara diksi dan rima, di mana diksi iaitu pilihan kata, rima dan unsur-unsur puitis lainnya. Syair ini menciptakan suasana ektis dalam pembacaannya, iaitu suasana yang tercipta pada saat para sufi melakukan wirid, zikir dan sama, iaitu sama tu adalah muzik kerohanian yang disertai dengan zikir, nyanyian dalam pembacaan sajak ataupun syair. Jadi jelas gambaran di sini contoh bait
dalam ikat-ikatan syair yang dimulai dengan baris Thair al-Uryan, iaitu Unggas Sultani. Jadi ikatan-ikatan ini menggambarkan jiwa seseorang yang telah fakir, tiada memiliki apa-apa selain kedekatan dengan cinta yang mendalam kepada Tuhan. Seterusnya ialah syair perahu. Okey, apa yang saya boleh simpulkan mengenai syair perahu ini? Syair ini adalah sebuah karya yang sangat indah, yang boleh digunakan untuk memperbaiki jalan kehidupan dan kepercayaan kepada Tuhan. Okay, perahu adalah perumpamaan kehidupan manusia yang bergerak dari dunia menuju ke akhirat. Okay, dalam mengharungi hidup, manusia harus memiliki pedoman yang kuat, diikuti dengan tindakan dan amal serta melakukan amal-amal yang terpuji. Okay, setiap ibadah dan amal yang dikerjakan harus selalu kita pertingkatkan untuk bekalan di akhirat kelak. Okey, jika kita sudah menjadi manusia yang baik, maka setiap pahala yang kita sudah lakukan, moga menjadi laluan yang mudah untuk kita menuju ke syurga. Okey, kemudian syair perahu adalah merupakan karya terkenal hasil daripada ciptaan Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri merupakan seorang sastrawan berasal daripada Indonesia. Syair ini mengandungi nilai-nilai tasawuf yang sangat tinggi dan telah mempengaruhi warna kesufian di kerajaan Aceh pada zaman dahulu sehingga ke zaman sekarang. Pada ketika itu, kedudukan Hamzah Fansuri begitu penting sekali kerana beliau adalah penyair pertama yang menulis bentuk syair dalam bahasa Melayu. Hamzah Fansuri juga menyatakan bahawa tujuan beliau menulis syair ialah untuk membetuli jalan tempat berpindah. Dengan ini, beliau memberi peringatan kepada pembaca yang mungkin tergelincir atau alpa dalam kehidupan dunia yang penuh pancaroba ini. Oleh hal yang demikian, syair perahu melambangkan tubuh manusia sebagai perahu yang berlayar di laut. Pelayaran itu penuh mara bahaya. Jika manusia kuat memegang keyakinan, maka dapatlah dicapai tahap yang melebur perbezaan antara Tuhan dan hamba-Nya. Selain itu, Hamzah mengemukakan bahawa makin jauh kita berlayar perahu ke tengah lautan, makin besar pula rintangan yang akan dihadapi seperti ombak besar dan angin kencang akan membuat perahu tenggelam. Oleh kerana itu, kita perlu mempersiapkan kemudi yang kukuh, perahu yang kukuh dan tahan terhadap badai yang bakal mengancam. Kemudian, pemikiran Hamzah Fansuri dalam karya beliau iaitu syair perahu. Apa yang saya temui ialah pemikiran Hamzah Fansuri iaitu wujudiah. Apa itu wujudiah? Okey, saya akan jelaskan. Pertama ialah konsep pemikiran wujudiah. Konsep pemikiran wujudiah ini ialah suatu kefahaman tasawuf berasal dari kefahaman Wahdatul Wujud Ibnu Al-Arabi, iaitu wujud Tuhan yang diciptakan Tuhan, termasuk segala alam dan isinya. Manusia sebagai mikrokosmos harus berusaha mencapai kebersamaan dengan Tuhan melalui ta'al dunia, menghilangkan keterikatannya dengan dunia dan meningkatkan kerinduannya kepada mati. Kemudian manusia yang berhasil mencapai kebersamaan dengan Tuhan, mencapai makrifat yang sebenar-benarnya sehingga mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Wujudiah Hamzah Fansuri dalam perspektif sarjana Islam pula, yang pertama ialah Said Naqib Al-Atas mengambil tamsilan karya Hamzah Fansuri sebagai bukti kewujudan aliran wujudiah dan bagi menjelaskan bahawa Allah itu wujud yang tidak terhingga dan tiada berkesudahan, menganalogikan Allah sebagai Ba' al-Amik,
laut yang dalam maksudnya, dan alam seperti ombak yang muncul dari laut. Okey. Ini untuk menekankan wujud Allah adalah hakiki. Okey, yang kedua, dalam perspektif sejarah Islam, iaitu T. Safir Iskandar Wijaya. Okey, beliau berkata Allah berada dalam keesaannya adalah tidak sekutu dan bandingannya. Okey, apakah isu yang berlaku dalam pemikiran wujudiah, penilaian negatif dan salah faham oleh masyarakat? Okey, yang kedua, penentangan oleh Nuruddin Al-Raniri menganggap ajaran itu sebagai menyesatkan umat Islam. Pengikut Hamzah Fansuri dilabel sesat dan disuruh bertaubat. Karya Hamzah Fansuri dirampas dan dibakar di halaman Masjid Raya Bait Ar-Rahman, Bandar Aceh. Oleh itu, sebagai kesimpulan daripada kedua-dua syair ini adalah penulisan karya Hamzah Fansuri merupakan penyair Melayu klasik yang sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan puisi Melayu, dan jasanya memang tidak dapat disangkal lagi dalam pertumbuhan bahasa dan juga kebudayaan bahasa Melayu. Jadi penulisan karya ini adalah berlandaskan pemahaman teori sufi, iaitu pendakian rohani menuju ke arah kebenaran. Saya akan mengungkapkan sedikit pantun. Terima kasih kami ucapkan kerana Dr. Zain selalu membantu. Jasa dan bakti jadi taruhan akan dikenang setiap waktu.